Assalamualaikum. Untuk hari ini kita sambung PDPR minggu lepas. Minggu lepas cikgu ada ajar mengenai penyataan masalah. Dalam penyataan masalah, kita menggunakan konsep 5W1H. 5 wife and 1 husband. 5W iaitu what, why, who, when dan where. Dan satu lagi 1H adalah how. Apa, kenapa, siapa, bila, di mana dan bagaimana. Semua konsep 5W1H ni perlu ada dalam kita punya mengenal pasti masalah. Kita perlu ada. Seterusnya dalam kita mengenal pasti latar belakang masalah, mesti ada 4 perkara berikut, 4 kata kunci berikut. 4 perkara berikut mesti ada. Yang pertama iaitu kita mesti tahu latar belakang individu tu, siapa yang kita nak ceritakan dalam penyataan masalah kita, dalam latar belakang masalah kita, iaitu latar belakang individu tersebut, jantina, usia, keadaan fizikal, budaya, bangsa dan agama. Seterusnya kita perlu tahu situasi, nyatakan situasi di mana, tempat dia, masa dan keadaannya. Seterusnya mesti kita ada kata kunci, iaitu kata kunci kita mesti meliputi apa masalah kita itu, lambat, sakit, susah, penat, membazir, bahaya ataupun bau busuk. Dan juga mesti ada kesan ataupun akibat. Apa kesan daripada masalah yang kita nyatakan itu? Itu kesan daripada kesihatan, daripada keselamatan, pembaziran, sosial dan emosi serta sosial budaya dan emosi dan mental. Itu adalah perkara-perkara penting yang perlu ada dalam penyataan masalah anda. Yang ni semua ni mesti ada dalam penyataan masalah awak untuk kerja khusus RC 2022. Jadinya diharap semua anak murid boleh menghantar penyataan masalah masing-masing untuk kerja khusus. Ingat ya. Seterusnya. Minggu lepas juga cikgu ada terangkan mengenai masalah ni. Contoh masalah ni. Masalah pemindahan barang. Masalah dia, tajuk dia masalah pemindahan barang. Untuk hari ini, daripada kita tahu masalah, kita perlu melaksanakan kajian. Pelaksanaan kajian perlu dilakukan dengan memilih kaedah yang sesuai. Kita perlu pilih kaedah yang sesuai dan boleh digunakan untuk mendapat maklumat permasalahan. Tempoh masa yang sesuai juga perlu diambil kira semasa pelaksanaan kajian. Jadinya contohnya kita nak buat kajian ni, kita milih kaedah kita. Sebelum ni kita ada belajar jenis-jenis kaedah dalam kajian. Ada 5, iaitu yang pertama soal selidik, temu bual, pemerhatian, pengalaman sendiri dan rujukan media cetak atau media elektronik. Itu yang kita dah belajar sebelum ini. Ada 5 jenis kaedah. Kaedah yang biasa kita gunakan iaitu borang soal selidik. Ini adalah contoh borang soal selidik. Untuk kerja khusus SPM 2022, awak perlu mengadakan sekurang-kurangnya 10 borang soal selidik. Jadinya awak kena bagi 10 borang soal selidik kepada responden. Jadinya ini adalah contoh borang soal selidik. Adanya jantina, umur, bangsa, pekerjaan. Bahagian B dia, ini adalah apa yang nak ditanya daripada masalah awak. Apa yang nak ditanya daripada masalah awak. Untuk kerja khusus 2022 ni, siapa yang tak ada komputer untuk type, tak ada kemudahan semua tu, tak perlu risau. Boleh menggunakan kertas sahaja. Tulis sahaja awak punya borang soal selidik. Tulislah. Kalau nak tulis, nak pergi photostat pun tak ada masalah. Boleh tulis. Tak perlu menggunakan komputer. Itu diberi kelonggaran sikit lah untuk kerja khusus 2022.
Okey, seterusnya persembahan data. Lepas kita dah dapat kita punya maklumat daripada borang soal selidik, kita perlu menganalisis data. Jadi, maklumat yang kita dapat tu kita perlu persembahan. Kita kena persembahkan apa data yang kita dapat, apa maklumat yang kita dapat. Okey, segala data atau maklumat yang telah diperolehi hendaklah dipersembahkan dengan jelas. Okey, persembahan data atau maklumat boleh ditulis dalam bentuk jadual, senarai, carta dan graf. Ini boleh lukis guna tangan. Okey, contohnya ada contoh kat sini. Soal selidik telah dilakukan ke atas 50 pengguna di sekitar Pasaraya Putrajaya. Kajian ini dijalankan bagi mengumpul data tentang masalah pengguna memindahkan barang-barang. Ini mengenai masalah yang cikgu bincangkan sebelum ni yang diberi dari satu tempat ke tempat yang lain. Soal selidik ini diedarkan kepada responden dan dikutip semula seminggu kemudian. Hasil kaji selidik yang dilakukan dapat diringkaskan seperti jadual berikut. Okay, ini adalah ringkasan dia. Daripada soal selidik tu, kita dibuat ringkasan dia dalam bentuk jadual dan dalam bentuk carta. Okay, carta bar. Okay, ini contohnya ada menghadapi masalah, ya, tidak. Okay. Jadinya ini adalah dalam bentuk carta bar. Jadinya soalan awak tu tak perlu soalan yang susah-susah. Okey, soalan selidik yang tadi. Okey, soal selidik tadi buat soalan ya tidak sahaja. Sedang untuk awak analisis. Kalau awak buat soalan yang ada macam-macam dia punya jawapan, nanti susah untuk awak analisis. Awak buat soalan yang ada analisis ya tidak sahaja. Okey. Okay, ini adalah contoh carta bar. Okay, kita gunakan carta bar. Carta bar ni awak nak lukis pun boleh. Okey, seterusnya huraian data. Daripada maklumat data yang kita dapat tu, kita kena menghurai data kita. Okey, huraian ini boleh merangkumi perkara berikut. Dalam huraian awak mesti adanya perkaitan antara faktor, penunjuk ke arah keperluan penyelesaian masalah, peratusan dan pecahan data serta perkaitan dapatan dengan masalah yang tersurat dan tersirat. Okey, contohnya. Okey, contoh kat sini. Berdasarkan data yang dikumpul daripada seramai 50 responden yang membeli belah di sekitar Putrajaya, didapati bahawa seramai 42 orang ataupun 84% menyatakan menghadapi masalah memindahkan barang yang telah dibeli dari kereta ke tempat tertentu. Sementara seramai 8 orang iaitu 16% menyatakan tidak menghadapi masalah tersebut. Dalam pada itu seramai 34 orang ataupun 81% mengambil masa yang lama untuk memindahkan barang yang telah dibeli dari kenderaan ke tempat tertentu. Tetapi 8 orang iaitu 19% tidak mengalami sebarang masalah. Demikian. Daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan, 37 orang ataupun 88% mengalami kesakitan ataupun kecederaan semasa memindahkan barang yang telah dibeli daripada kenderaan ke tempat tertentu. Manakala 5 orang iaitu 12% menyatakan tidak mengalami masalah tersebut. Ini adalah huraian daripada soal selidik, itu huraian data. Ini adalah contoh huraian data. Mesti ada setiap dia punya persen, bilangan, berdasarkan kaitan faktor. Peratus dan pecahan data. Seterusnya, huraian kajian. Ini huraian kajian. Huraian kajian yang telah dijalankan, rumusan kepada permasalahan perlu dinyatakan dengan jelas. Pelaksanaan kajian masalah perlu membuktikan bahawa proses reka bentuk yang akan dijalankan adalah signifikan dan membantu memberikan penyelesaian dan penambahbaikan dalam kehidupan. Contohnya, rumusan masalah yang tadi, berdasarkan analisis huraian data yang telah dibuat, didapati bahawa sebilangan besar pengguna menghadapi masalah untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sebabnya tadi, berdasarkan daripada huraian data itu, dia 84% menyatakan masalah dan
sebanyak 16%. Jadinya kita boleh buat sebagai rumusan pengguna menghadapi masalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada ringkas sahaja dia punya rumusan masalah. Okey, itu sahaja untuk topik bab 4. Okey, jadinya apa rumusan daripada awak dah belajar bab 4 ni? Kita dah belajar mengenai macam mana nak mengenal pasti masalah, kaedah apa yang kita gunakan. Ingat ada 5 kaedah yang kita gunakan, iaitu kaedah yang pertama apa dia? Iaitu kaedah soal selidik, kaedah pemerhatian, pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, rujukan media cetak ataupun media elektronik dan temu buat. Seterusnya kita juga belajar cara nak menganalisis data dan maklumat, menghuraikan dan mempersembahkan data dalam pelbagai bentuk. Kaedah yang tadi cikgu terangkan tadi kita buat dalam bentuk jadual dan graf. Okey, graf bacat, okey, dan serta membuat rumusan. Itu adalah dalam bab 4 pengenal pastian masalah. Okey, itu sahaja topik hari ini. Okey, untuk latihan, awak perlu membuat muka surat 86, muka surat ini. Okey, buat dalam buku latihan, dalam buku nota. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.